Tiga sosok terkenal yang cukup terkenal di seluruh dunia disebabkan oleh jenayah dan tindakan mereka yang telah memberi kesan negatif terhadap sebahagian besar masyarakat dari segi sosial, ekonomi dan juga politik. Iaitulah Adolf Hitler, Jeneral Hideki Tojo dan Mustafa Kamal Atatürk. Dan bersama saya lagi, kita akan membincangkan tentang satu lagi sosok yang dikenali sebagai Muhammad Fathullah Gulen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama-sama saya lagi. Dalam video kali ini kita akan membahaskan tentang buku yang bertajuk Gulen, The Ambiguous Politics of Market in Turkey and the Whole World, karangan Joshua D. Hendrick. Baiklah, sebelum saya terlupa, sebenarnya Gulen juga dicop sama seperti tiga individu yang tadi, yang mana merupakan antagonis dalam cerita masing-masing. Tetapi berbeza isi kandungan buku ini. Buku ini menceritakan dari sisi pandang baik. Kita lihat watak antagonis tersebut. Okey, macam tiga individu tadi juga, sebenarnya memanglah mereka merupakan antagonis dalam cerita masing-masing. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, seperti mana Jeneral Hideki Tojo, sebenarnya dia tengah memperjuangkan untuk survival bangsa dia sendiri. Begitu juga dengan Gulen. Sebenarnya pada niat awal dia bertujuan untuk mengembalikan bagaimana Empire Islamiyah ataupun Khalifah Utsmaniyah, Khalifah Islamiyah yang terdahulu, kan, disebabkan oleh perubahan yang dibawakan oleh Kamal Atatürk. So, sebelum kita menyelam dengan lebih jauh lagi, apakah maksud buku ini? So, sebenarnya di dalam buku ini juga telah menjelaskan tentang bagaimana beliau membuat satu gerakan reformasi yang mana tidak dapat dikesan oleh pihak-pihak berkuasa atau pihak-pihak atasan, dengan menyelubungi atau mengaburi mata-mata pihak atasan dengan agama dan juga sekolah-sekolah tuition. So, itulah apa definisi buku ini sebenarnya. The Ambiguous Politics of Market, iaitu politik dalam pemasaran di Turki dan di seluruh dunia. So, dia mengaburi gerakan reformasi mereka yang berbentuk politik, berobjektifkan untuk mengangkat beliau sendiri, Gulen sendiri, sebagai pemimpin negara Turki, dikaburi dengan sekolah-sekolah tuition dan juga agama. So, buku ini dikarang dalam bentuk bahasa Inggeris yang mana membincangkan tentang Gulen, salah satu tokoh ataupun ulama yang menjadi kontroversi dan dikehendaki seluruh Turki. Siapakah Gulen? Okey, pada di awal penulisan beliau, Joshua menerangkan tentang sedikit sebanyak latar belakang Gulen, yang mana beliau seorang ulama dan beliau telah membuka pusat-pusat tuition, dan beliau mempunyai cita-cita untuk menerajui tampuk kepimpinan Turki ketika itu, yang mana telah pun dirosakkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Baiklah, jika kita buka di media-media sosial yang lain, jika kita membuat carian tentang Gulen, Fethullah Gulen, kita akan mendapati media massa dan orang ramai, netizen, akan mendefinisikan beliau sebagai antagonis di dalam Turki, di dalam politik Turki. Tetapi dalam buku ini, penulis sendiri telah memohon maaf kepada pihak-pihak tertentu, terutamanya sekali pihak-pihak yang membantu beliau dalam menyelesaikan penulisan beliau, iaitu dalam menyelesaikan penulisan beliau,
beliau menyatakan mohon maaf beliau kerana penulisan beliau pada kali ini adalah dari sudut perspektif yang lain, iaitu kita melihat dari sudut perspektif bagaimana bijaknya Gulen mengatur strategi untuk mengukuhkan ekonomi beliau dari sudut kewangan dan juga pengaruh untuk membentuk satu gerakan reformasi yang cukup teratur dan mana melibatkan golongan-golongan elit. Pertama sekali, apakah tindakan beliau? So, tindakan beliau memulakan dengan membuat sekolah-sekolah, dan di dalam sekolah-sekolah itulah beliau melatih ataupun beliau mendoktrin budak-budak untuk bersama-sama dengan beliau untuk mengangkat beliau di dalam perjuangan menegakkan Islam ini. Baik, bila kita buka bab kedua atau ketiga yang mana membincangkan dari mana datangnya sumber air ataupun sumber kekuatan kewangan gerakan ini. So, sudah tentulah ada 4 sumber utama, yang mana pertama sekali pusat-pusat tuition yang telah pun melebar sayapnya sampai ke Amerika Syarikat. Yang kedua ialah media massa, media penerbitan dan media pencetakan surat khabar, yang mana satu masa dahulu zaman merupakan antara penerbit pencetakan surat khabar yang terkenal. Yang seterusnya beliau melakukan perdagangan, dan yang akhir sekali dari segi kewangan. Inilah antara sumber kekuatan kewangan yang dimiliki oleh gerakan beliau sehingga membolehkan beliau membuat gerakan ini lebih agresif. Selain itu, di dalamnya juga ada menjelaskan tentang bagaimana Gulen mendekati komuniti dan menyebarkan doktrin beliau tentang gerakan beliau untuk reformasikan Islam di Turki. So, itulah sorotan secara ringkas tentang isi buku tersebut. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.